Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Rohanda binti Yahya, pensyarah daripada Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan IPG Kampus Sultan Abdul Halim akan membentangkan KPPB DLO bagi kursus PKES 3033 Pemakanan dan Kesejahteraan yang telah diajar pada semester ini. Baiklah, saya teruskan dengan menerangkan bagaimana saya membina PDP berasaskan KPPB dan menggunakan DLO dalam beri tugasan KPPB ini kepada pelajar. Okey, so KPPB ini adalah berkaitan dengan pembelajaran, bukannya pentaksiran. Okey, kita teruskan kepada template. Okey, maklumat umum di sini. Okey, khususnya pemakanan dan kesejahteraan. So HPK 2 saya memilih topik 2 dalam pemakanan berkhasiat dalam RMK pemakanan dan kesejahteraan. Bagi topik ini HPK 2 iaitu mengkelaskan pemakanan berkhasiat dan berkualiti untuk kesihatan yang optimum dan berterusan dengan penilaian menganalisis C4, PLO1, PLO3 dan CTPS1. Hasrat pembelajaran bagi topik ini ialah apabila saya membina tugasan kepada pelajar, so saya inginkan penglibatan keseluruhan pelajar secara maksimum dalam tugasan ni. Maksudnya pelajar dia kena menyedari kebolehan dan juga kemampuan dia dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Okey, di samping tu mereka dapat mengenal pasti kelemahan yang ada dan menambah baik pada masa yang akan datang dalam menghasilkan pembelajaran bermakna. So bagi kriteria kejayaan yang saya harapkan kepada pelajar ni adalah pelajar dapat menghasilkan produk akhir, iaitu tugasan yang saya bagi itu, dan mencapai hasil pembelajaran yang digariskan. Okey, sekarang kita lihat bagaimana hasil pembelajaran DLO ini saya rungkaikan dalam tajuk pemakanan berkhasiat ni. Okey, hasil pembelajaran dia, pelajar perlu menghasilkan satu video TikTok berkaitan pemakanan berkhasiat dalam sebiji burger secara individu dengan pelajar menjadi content creator dan juga TikToker. Okey, big idea dia adalah burger berkualiti. Okey, kemudian essential question dia ada lebih kurang 4. Okey, saya akan tunjukkan dalam DLO nanti dengan metadata. Kreator dia adalah pensyarah PJK, IPG Kesah. Okey, kita teruskan kepada merungkai standard. Okey. Hasil pembelajaran yang saya nak pelajar dapat dalam membuat tugasan ini adalah mereka boleh menganalisis tadi C4 mengenai khasiat pemakanan dalam sebiji burger. Untuk itu mereka perlu menghasilkan satu video TikTok berkaitan pemakanan berkhasiat dalam sebiji burger secara individu dengan pelajar sebagai content creator dan juga TikToker. Okey, kita lihat kepada kemahiran. Apa itu kemahiran? Iaitu pengetahuan yang kita nak pelajar dapat bila mereka buat tugasan ni. Okey, dalam tugasan ni mereka boleh menjelaskan, mereka boleh menganalisis. Maksudnya dalam pembentangan mereka nanti dengan video tu, dia boleh membanding info, membezakan, memperinci, memeriksa dan juga menyelesaikan masalah menggunakan aplikasi digital yang kita bagi tugasan tu lah. Okey, dari segi kandungan. Okey, kandungan ini adalah pengetahuan apa yang pelajar perlu kuasai sebelum menghasilkan konten burger. So di sini saya ada gariskan 6. Antaranya adalah komunikasi spontan. Maksudnya dia boleh berkomunikasi dalam video TikTok tu dengan konten yang dia buat. Kemudian creativity, menghasilkan props video, mengambil kira semua aspek pemanfaatan digital. Kemudian dia kena kritis dalam menghasilkan dialog, punchline yang tepat, padu dan sesuai dengan keseluruhan konten burger tu dan menjaga sensitiviti makanan dan juga masyarakat lah. Kemudian dia perlu ada karakter supaya video pelajar ni boleh sampai kepada ramai netizen dalam media sosial dengan arahan tugasan yang saya bagi tu. Okey, kemudian dia mesti memahami nilai pandangan dan komen netizen sebagai pelajar bakal menjadi guru pula tu dan membawa nama IPG Kesah dan warga guru seluruhnya. Okey, kemudian dia mampu berkolaboratif dengan bahan bantuan yang saya bagi, iaitu sebiji burger yang sebenarnya yang beli kat gerai burger, so bagi seorang sebiji dan menunjukkan efektif yang betul dalam menghasilkan video burger. Okey, so kita pergi kepada merangkai. Okey,
merangkai penjajaran konsep untuk masuk elemen KPPB. Okey, bagi menerangkan bahagian ni, okey, banyak muka surat ni. So, apa yang saya akan buat dalam menerangkan penjajaran konsep ni adalah saya akan tumpukan pada aspek 6C. Aspek 6C yang mana yang inilah yang kita nak hit dalam tugasan KPP DLO ni, yang mana kita nak melonjakkan kemenjadian pelajar ni supaya dia boleh dalam menghasilkan video TikTok ni, pelajar menjadi content creator dan dia juga berlakon dalam TikTok tu. Aspek 6C ni, aspek 6C ni dia boleh lonjak dengan tinggi walaupun pada peringkat awal, pada peringkat orientasi dan juga seterusnya tu dia berlaku secara perlahan-lahan. Kemudian semakin intens apabila dia membuat tugasan ni. Okey, sebagai contoh kita tengok dalam orientasi ni, orientasi hanya 4C sahaja yang berlaku dalam ni, iaitu kreativiti, karakter, kewarganegaraan dan komunikasi. Kemudian kritis, mula berfikir. Okey, maksudnya di sini 4C yang berlaku. So saya membina dalam student learning model yang ada 3 tu, saya bina aktiviti ataupun membina plankan apa yang akan mereka dapat dalam orientasi ni, apa yang mereka akan buat. Okey, kemudian amalan pedagogi 4 masuk kat sini. Kemudian rigor masih lagi low, relevant dan juga relationship langsung tiada. Kemudian 3E, engage, enhance dan juga extension, yang mana extension tidak ada. Kemudian dalam pencetusan idea ni, ke-6C telah pun masuk dengan saya mereka tugasan ini semakin intens lah, pelajar semakin berusaha untuk menghasilkan video dengan mereka melonjakkan 6C mereka tu supaya dapat menghasilkan video yang terbaik, sehinggalah penstrukturan semula yang mana mereka telah pun menghasilkan video dengan 6C secara full berlaku di sini, hit ke semua 6C. Okey, kemudian mereka sendiri boleh lihat video yang mereka hasilkan, okey, dengan 3A, 3E dan juga SLM dan juga learning design yang semakin meningkat. Kemudian penggunaan semula idea, mereka telah pun postkan dia orang punya video TikTok ni dalam medsos dan mendapat feedback daripada netizen. Okey, kemudian refleksi dan juga penilaian kendiri pelajar. Okey, kita teruskan kepada pembinaan DLO yang saya buat untuk topik ni. Okey. Okey, ini adalah DLO yang saya bina dalam beri tugasan kepada pelajar. Okey, kita tengok pendahuluan sedikit mengenai topik dan juga RMK, kemudian big idea. Okey, big idea bagi DLO ini adalah burger berkualiti. So saya cuba beri gambaran kepada pelajar bahawa burger makanan kegemaran penduduk dunia kan. So bolehkah diterima burger ni dikatakan makanan yang tak berkhasiat? So mereka perlu untuk bagi mereka berfikirlah. Kemudian burger juga punya jenama. Okey, ada yang kata burger berkualiti. So bolehkah diterima dalam komuniti bakal pendidik seperti mereka kan, guru. So apa kata anda? Okey, kemudian kita tengok pada essential question. Essential question di sini ialah saya cuba nak pelajar jawab benda ni sejujurnya. Apakah tarikan daripada sebiji burger? Sebab ini akan menjadi konten mereka. Kemudian kedudukan burger dalam piramid makanan, bahagian burger yang paling sedap. So mereka kena analisis dulu. Kemudian bagaimana hidup tanpa burger? Saya, anda dan semua burger lover kan, berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. So mereka hasilkan dalam video nanti. Kemudian saya bagi sedikit rangsangan melihat content creator buat video masak burger. Okey, kita pergi kepada merungkai topik, dalam merungkai topik makanan. Okey, di sini saya jelaskan tadi dalam template. Okey, so apa tugasannya? Tugasannya adalah saya nak mereka buat satu video TikTok mengenai burger yang saya bagi kepada dia orang, burger yang sebenarnya beli kat Grab. Kemudian buat video selama 3 minit saja. Sebab apa 3 minit 59 orang, jenuh jugalah saya nak tengok video kan. So di sini mereka akan hasilkan dan hantar ke Google Classroom masing-masing. Kemudian mereka perlu postkan ke medsos untuk dapatkan komen dan juga like daripada netizen. Okey. Kemudian saya beri rangsangan kat mereka kat sini dengan memperkenalkan influencer di sebelah. Semua orang kenal kan, Kaby Lame yang menjadi terkenal setelah menjadi content creator tanpa bercakap sepatah pun. Okey, so dia menjadi jutawan. Okey, kemudian mereka perlu hasilkan video tersebut dengan
seperti mana yang tugasan diberi. Okey, kita lihat contoh video yang mereka hantar pada saya. Okey, saya buka sedikit untuk kita lihat. Okey, tengok pelajar ni. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fisha, dietitian anda. Okey, hari ini saya nak buat review mengenai burger sesuai dengan tajuk kita, iaitu konsep makanan berkhasiat. Kita tengok burger ni. Sedap bukan? Ya. Daripada burger ini, kita dapat katakan apa itu sebenarnya konsep makanan berkhasiat. Adakah burger ini makanan berkhasiat? Makanan berkhasiat ni sebenarnya makanan yang seimbang, macam merangkumi semua nutrien. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin dan juga garam galian dengan kuantiti yang betul. Maksudnya makanan berkhasiat ni sesuai lah untuk badan manusia, dapat menampung keperluan dan juga aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Okey, apa pula makanan tak berkhasiat? Okey. So kita tengok sikit yang ni, sekejap aja. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hai semua, hari ini kita akan unboxing burger atau review burger. Burger adalah salah satu makanan segera yang digemari oleh ramai penduduk Malaysia. Dan okey. So kita pergi pada refleksi okey. Refleksi pelajar. So refleksi ni saya buat dua. Maksudnya dalam kelas saya bersoal jawab dengan dia orang, tengok apa yang dia dapat setelah buat video ni. So antaranya seronoklah dapat buat video TikTok terbaik. Okey, kemudian banyak rehearsal, perlu persiapkan diri, mahukan lebih banyak tugasan begini. Okey, masih ada yang pemalas, ni semua dia orang yang cakap. Kemudian komunikasi out, malu, banyaknya kelemahan. Okey, so ini ramai-ramai memanglah dia bercakap kan, dia bagi je idea tu. So saya juga tanya setiap orang daripada pelajar tu supaya saya dapat feedback yang lebih baik Okey, so di luar waktu kelas. So antaranya dia menjawab pada saya. Dia kata, apa yang saya dapat simpulkan, 45 orang menyatakan aspek keyakinan diri untuk komunikasi secara berkesan tu perlu dibantu. Okey, so saya tengok sini communication lah dalam 6C tu, dia macam nak buat spontan dengan tu. Dia ada masalah sikit dengan dia perlu konten tu dia perlu jaga, dan juga dia perlu berlakon dalam TikTok tu kan. Okey, so kemudian 5 orang menyatakan betul-betul masalah komunikasi. Kemudian 4 orang menyatakan banyak masalah diri dan tak tahu yang mana satu. So itulah, so hasil daripada KPPB DLO yang saya buat kepada pelajar ni, saya dapat simpulkan di sini untuk next semester. Kalau kita nak bagi satu tugasan yang berdasarkan KPP DLO ni, sangat baiklah, sangat baguslah, dan kita kena plan dengan baik dan kita akan dapat hasil yang terbaik daripada pelajar. So sekian saja daripada saya, Dr. Rahana binti Yahya daripada IPG Kampus Abdul Halim. Terima kasih.